Baik. Keduanya tentang pembayaran rela pengungsi. Saya tidak pertikai ya bahawa perlu kita ada pasukan khas tambahan termasuk kepada rela untuk membantu tugas-tugas keselamatan awam. Tapi kita harus ingat ya, bahawa tugas rela seperti mana tugas pasukan polis mesti dipertahankan dari sudut profesionalisme untuk menjaga keselamatan rakyat, bukan untuk mempertahankan kuasa UMNO yang bakal tumbang. InsyaAllah, insyaAllah. Jangan marah saya, jangan marah. Tak ada guna sudah marah saya. Saya dah kena marah banyak. 14 tahun dah kena marah. Tak usah tambah. Jadi, Darat, saya nak hanya menyatakan, sementara saya setuju ada pasukan tambahan, termasuk rela, untuk membantu menjamin keselamatan. Kata harus ada kewaspadaan tentang keterlanjuran, mengguna dan memperalatkan. Kali ini akan mencemarkan kedudukan, kredibiliti dan kewibawaan institusi yang penting untuk menjaga keselamatan. Bila orang tengok rela, dia rasa yakin. Tapi kalau dia tengok rela terlibat dalam beberapa kegiatan yang dianggap menjadi suruhan kepada parti tertentu, ia akan mencemarkan. Tugas kita ialah memulihkan keyakinan kepada institusi kerajaan. Ya. Pembayaran kepada kaki tangan awam yang sama. Saya nak sebut sini subsidi bahan bakar 7.5 bilion. Timbalan Menteri, pada belanjawan 2012, subsidi bahan bakar 17 bilion. Ya. Jumlah 7.5 bilion peningkatan 44% mendadak daripada belanjawan 2012 yang diluluskan hanya beberapa bulan yang lalu. Jadi jumlah besar subsidi bahan bakar pada tahun 2012 mencecah 24.5 bilion ringgit. Ya. 2011 10.3 bilion. 2012 peningkatannya 240%. Ya. Dari tempoh Oktober 2011 sehingga Jun 2012 peningkatan lebih walaupun harga minyak meningkat tidak melebihi 15%. Subsidi yang banyak dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat besar dan kroni itu meningkat 240%. Jadi sebab itu kita pertikai kewajaran menambah. Gula alasannya konon nak meringankan beban rakyat. 2012 jumlah subsidi gula 200 juta. Dengan tambahan 367 juta menjadi 567 juta. Ya. Peningkatan 42%. Kita nak tanya Menteri, jawab. Siapa yang dapat manfaat secara langsung? Berapa keuntungan syarikat TradeWinds Tan Sri Said Mokhtar dalam isu subsidi gula ini? Mengapa syarikat gula yang dikuasai oleh seorang yang dikaitkan dengan beberapa lain lembaga tetapi diberikan subsidi begitu tinggi dan kita nak tahu rekod keuntungan dia dan berapa sumbangan dia kepada pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan mudah sekali dinaikkan subsidi gula kepada satu monopoli. Subsidi tol tambahan 446 juta dalam belanjawan 2012, maaf, 343 juta diperuntukkan. Jadi jumlahnya 789 juta. Apa kadar dalam belanjawan tahun lalu dalam masa beberapa bulan boleh naik 446 juta? Pengalaman saya tidak fikir unjuran perbendaraan selemah itu. Melainkan pengurusan menterinya itu terlalu sibuk sehinggakan perbendaraan boleh buat unjuran sedemikian. 2011 pampasan dibayar berjumlah 200 juta. Maknanya peningkatan untuk subsidi tol untuk syarikat-syarikat kroni ini adalah 400%. Siapa yang mengautkan keuntungan? Apa faedah langsung kepada rakyat? Apa faedah langsung kepada syarikat? Itu kita kena tahu.
Kerana kita diminta luluskan 789 juta, 1 billion ringgit almost subsidi kepada tol, syarikat tol, dan kita nak tahu apakah manfaatnya langsung kepada pengguna ataupun dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat orang kaya. Dan terpastinya dalam kes ini keuntungan kepada syarikat kroni itu keterlaluan. Sebab itu bila kita tanya IPP, siapa punya? Siapa pegang nomini? Tak ada jawapan. YTL, siapa pegang nomini di Hong Kong? Tiada jawapan. Air Asia, siapa punya? Nomini itu siapa punya? Tiada jawapan. Tapi kalau ia syarikat swasta biasa, kita boleh mengerti. Tapi kalau syarikat swasta yang diberikan penswastaan oleh kerajaan, maka rakyat harus tahu siapa yang dapat faedah ini. Ya. Bekas timbalan menteri mana? Bekas timbalan Perdana Menteri mana? Menteri mana? Bekas Perdana Menteri mana? Itu harus kita ketahui. Yang takut sangat sebab apa? Sebab apa kerajaan takut kalau nama bekas timbalan Perdana Menteri itu dikaitkan? Tak boleh sebut langsung. Tetapi yang bayar kita, yang tak minta luluskan ialah ahli-ahli parlimen. Kita minta luluskan, tapi kita jangan tahu siapa yang sebenarnya punyai kepentingan dalam syarikat ini, siapa yang berlindung di bawah nominis ini. Apa nama? Ya. Ya, amat habiskan. Baik. Jadi oleh yang demikian, oleh kerana menghormati pengurusi, saya ada yang lain-lain terperinci itu saya serah kepada ini. Ya. Pengurusi pun strict lah dengan ketua pembangkang. Saya pun Dah banyak masa dia. Ha? Dah Almost 1 hour. Ya, okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya rumuskan ialah pertamanya unjuran defisit 62% itu membimbangkan, dan ia menggambarkan kelemahan perencanaan dan pengurusan ekonomi kerana saya ulang jaminan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bahawa pentadbiran beliau tetap tidak akan tolak ansur tetapi akan mengurangkan defisit. Tapi yang berlaku ialah menambah defisit. Ya. Dan ada yang terperinci yang saya tidak akan gunakan, saya percaya ada yang berhormat lain bawa. Perbelanjaan pembaziran berterusan. Ya. Perbelanjaan keluar negara dengan belanja juta-juta biasa, tak ada menasabah. Wang peribadi kita tak persoal. Tapi wang negara untuk lawatan-lawatan yang ada kaitan dengan peribadi, anugerah ijazah anak, itu tak boleh digunakan. Tidak ada peraturan yang membolehkan. Ya, tidak boleh. Ya. Nak suruh SPRM tengok, tak mungkin berlaku. Tetapi memadai untuk kita memperingatkan, hentikanlah kegagalan pembaziran ini dalam keadaan ekonomi gawat sekarang. Dan keduanya tentang saya sebut tadi tentang non-stimulus investments, ya, yang menjurus kepada pilihan raya tetapi membebankan ekonomi. Yang ketiga, laba keuntungan yang berlebihan kepada syarikat-syarikat kroni tertentu, baik tol, baik IPP, dan gunakan kuasa dalam kerajaan dan kuasa di parlimen meluluskan subsidi besar bukan kepada rakyat. Kepada rakyat RM500 kita war-warkan sebagai propaganda cukup besar. Di sini kita luluskan puluh bilion ringgit kepada syarikat kroni. Syarikat kroni dapat puluh bilion, rakyat terima kasihlah yang dapat RM500 Putrajaya. Jadi itulah sebabnya mengapa saya minta penjelasan dalam isu defisit dan isu peruntukan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.